Okey, Imam Nawawi kata syarat dia apa? Tuan-tuan boleh buka dalam tafsir-tafsir. Kenapa? Nombor satu, nasihat. Sebab ada orang perempuan, dia boleh berubah dengan nasihat. Ada orang perempuan, bila kita kata, bila kita tegur, bila kita ajak, dia boleh terima. Pasal hati dia lembut. Lembut ya. Dia mudah tersentuh, dia mudah berubah. Ada manusia jenis macam tu. Ambil mah siang kat mak buat macam tu tak elok. Dia pun mak kandung mak, walaupun dia tak bela mak, tapi dia mak kandung, tak boleh kasar lagu tu. Pi minta maaf dengan mak beh. Dia pi minta maaf. Dia jaga mak dia. Pasal apa? Dia makan pujuk, dia makan nasihat. Tapi ada perempuan hak tak macam tu. Jenis muncung sejengkai. Bibir ni Allah tak payah cocok botok lah. Bila kita nasihat, bila kita tegur, dia dah ikut, tapi duk cakap belakang, bong duk kutuk belakang. Jenis ni tu susah tidur dengan dia. Jenis ni tu susah tidur dengan dia. Pasal apa? Jenis keras kepala. Bila kita kata A, dia kata B. Kita kata 3, dia kata 10. Kita cakap 1, dia balas 100. Jenis mulut popek ni. Yang ni apa dia? Terus saya tidur dengan dia. Lepas tu dia main duk merendek kita. Tapi ada hak nombor 3 tuan-tuan, dia tak makan pujuk. Hak nombor 3 ni pula jenis ada persatuan pula ni. Persatuan wanita lah, persatuan Sri Kandi lah, persatuan apa lah. Dia backup dia kuat. Dia liberal lah, dia bini wak keluar segala dalil mak nikah semua wak keluar, saintifik sana, saintifik sini, dan dia pula jenis berkasak dengan kita. Kalau setakat kita ni berat 60 kilo, dia tolak sekali. Maka hak jenis macam ni tuan-tuan, ada juga yang Allah Ta'ala kata pi pukul dia. Dengan pukul dia saja boleh bagi dia senyap. Itu sebab apa? Nasihat, tinggal tempat tidur, pukul. Sebab ada hak jenis ni. Tuan-tuan mungkin tak jumpa perempuan jenis ni pasal isteri tuan-tuan baik-baik. Dan tuan-tuan pun tak jumpa dengan orang perempuan hak lain. Ni, hak saya jumpa. Tadi saya jumpa. Saya kata A, dia kata B, saya kata B, dia kata C. Lah saya nak tinggi suara. Tinggi suara pula kita hari Senin tuan-tuan kena larat. Lagi batai pula. Tapi kita geram. Geram kan. Pandai bercakap lah. Dia yang pandai. Jadi banyak masalah. Sebab tu Allah Ta'ala kata hak jenis ni bagi sekali sudah senjang. Pasal apa? Jenis tak makan saman tuan-tuan. Tetapi nak pukul tu ada syarat dia apa? Pertama kata Imam An-Nawawi, ada faedah memberi pukul. Kalau tak ada faedah, jangan pukul. Pasal apa hang pukul dia? Geram saya melawan dah 4 tahun saya sabar, 5 tahun sekali ni saya tak sabar. Saya bagi sekali, lepas tu dia bagi saya berkali-kali ustaz ni yang patah riuk ni. Maknanya tak ada faedah hang pukul dia. Dia balas hang balik, tak ada. Hang silat apa pun tak ada. Dia tu pula taekwondo ada, gusti ada, tak ada faedah. Yang kedua, yakin bahawa dengan memukul itu boleh mengubah perangai dia. Kalau kita kata kalau aku pukul pun dia macam tu ustaz, dia tak boleh ustaz. Pukul lagi dia garam ustaz, dia jadi hak, jadi hijau. Kalau kita tu terpukul hari tu saya cuba nak angkat tangan dah. Dia angkat tangan dia balik ustaz. Saya tak nampak orang, saya nampak tangan dia punya besar tapak dia. Kalau kita tu terpukul tak ada faedah bila hang pukul dia. Yang kedua, tidak boleh dipukul di atas mukanya, tak boleh sampai berdarah, tak boleh sampai pecah-pecah. Syarat kedua, tak boleh sentuh di muka. Muka tu apa makna? Kepala.
tunyai kepala dia ke, pelempang dia ke, tumbuk mata dia ke, bahagian kepala jangan sentuh. Pasal yang tu kotak switch. Kotak switch letak kat kepala. Hampir tumbuk kepala dia, bergegar otak dia lah jadi mereng. Hang tumbuk tang mata dia buta sebelah jadi lanun hamba Allah sekarang ni. Hang tumbuk tang muka dia patah gigi dia rongak sampai sekarang dia nak keluar rumah malu dah. Hang tumbuk tang hidung dia patah sampai sekarang herot hidung dia. Jangan. Hang pukul di muka dia sampai lebam sampai parut, di mana dia nak keluar rumah. Maka syarak tak bagi pukul di bahagian muka. Oh, muka tak boleh. Lagi? Tak boleh sampai berdarah. Darah gigi ke, luka badan ke, tak boleh. Yang ketiga, tak boleh pecah-pecah. Pecah di sini lebam tak boleh, patah riuk tak boleh, luka tak boleh. Oi. Tu pukul lagu mana Ustaz? Sebab tu kena belajar. Dalam kitab tafsir Al-Azhar, Hamka dia kata apa? Tuan-tuan balik rumah buka surah An-Nisa ayat 34, tafsiran Hamka dia kata apa? Pertama, maksud yang nak pukul tu, dia kata ambil kain ya. Ambil kain macam tu ya. Dua, ambil lidi ya. Bukan ambil batang mok. Ambil lidi saja mengajar dia. Jentik macam tu je. Boy biasa tu. Macam tu ya. Dan isteri pun bila suami ambil lidi, tarik pak lepas. Jangan isteri pula jawab tak sakit. Jangan cakap tak sakit. No, batang mok ada 3, penyapu dah 8. Hang pilih anak mana? Tuan-tuan, bukan boleh dengan penyapu, bukan boleh dengan kerusi plastik, bukan boleh dengan ni cawan gelas apa semua ni. Sebab tu kena faham makna yang dikatakan. Bila datang hadis, bila datang ni, datang huraian yang ni, nak pegang hak mana? Hadis tu kena pegang, huraian pun kena pegang, baru boleh faham. Kalau tuan-tuan buta pergi pegang yang ni, nanya orang perempuan. Sebab tu ada orang yang buta-buta dia pegang, nama dia Zahir, Ahlul Zahir. Ahlul Zahir ni tuan-tuan dia pegang hak tu. Hak tu saja dia pegang. Sedangkan ulama bincang memukul isteri ni pilihan paling last sekali. Ulang balik. Memukul isteri ni pilihan paling akhir selepas nasihat. Dan nasihat tu bukan sekali. Mula-mula kita nasihat tak jalan, mak bapak tolong nasihat. Tak jalan, adik-beradik tolong nasihat. Tak jalan, kawan-kawan tolong nasihat. Kaunselor tolong nasihat. Asatizah tolong nasihat. Jiran tolong nasihat. Bukan sekali je kita nasihat, lepas tu kita tak peduli dah. Banyak step nasihat tuan-tuan. Banyak step. Ni nak sampai berenggang tempat tidur ni pun, nak masuk step kedua tadi, jauh lagi. Nak sampai pukul, lagi jauh. Jangan bila tuan-tuan faham ayat ni, Allah bagi pukul, maka dia pukul, dia terajang. Tuan-tuan dengar kan perempuan yang mengandung, suami dia pijak sampai terkeluar budak. Sampai terberanak tuan-tuan, dia pijak atas perut. Ini zalim. Yang ni tak boleh. Adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tidak memberi faedah, maka hukumnya adalah haram. Nampak? Kalau pukul tadi tak memberi faedah, hang pi pukul juga isteri hang, berdosa. Lagi, kerana bahawa sesungguhnya menyeksa orang dengan tiada faedah, hukumnya adalah dosa. Sebab buat zalim. Balik buka surah Al-A'raf ayat 40, ayat 41. Akibat daripada orang zalim tu apa? Balik buka. Allah Ta'ala sebut ni,
Orang yang tak percaya pada ayat-ayat Allah ni, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, buka surah Al-A'raf ayat 40. Mati besok, mati ni, kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu langit tak terbuka dekat dia, wala yadkhulul jannah, takkan masuk syurga dia, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Masya Allah, subhanallah. Saya bila baca ayat ni tuan-tuan, Allah kata pintu langit tak terbuka dan dia takkan boleh menembusi langit, menembusi syurga lah apa semua, sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum. Lubang jarum, fil jamal samil khiyat, al khiyat, jarum, lubang jarum yang kita duk masuk. Bila dikaji tuan-tuan, di langit tu saintis duk kaji tentang black hole, lubang hitam. Dia kata bila lubang ni dia sedut, dia tarik, kalau dia tarik kaki, kaki masuk, kepala tinggal. Pasal kecilnya dia dan kekuatan dia, kekuatan black hole itu menarik macam vacuum, dia tarik. Bila buka dalam Al-A'raf ayat 40 ada disebut, la tufattahu lahum abwabus sama, takkan terbuka pintu langit untuk dia, dan dia takkan boleh masuk sehinggalah unta masuk dalam lubang jarum. Subhanallah. Tapi sayang tuan-tuan, kita bila baca ayat Quran tak tahu apa yang kita faham. Kita lebih pada berlagu ya. Berlagu siang malam, kita belajar mata-mata tapi kita tak belajar. Orang putih tak pandai berlagu. Dia Elvis Presley dia pandai, tapi bila dia kaji Quran, dia tengok betul-betul apa yang dia kaji, dia nampak dalam Quran. Apa yang dalam Quran dia kaji di dunia nyata, dia nampak. Jadi kita ni tak lama lagi nak mari dah bulan Ramadan ni, nak mai. Apa kata tuan-tuan, satu hari satu tajuk dalam Quran kita bincang. Kita bincang black hole dalam Quran. Ada tak black hole di langit? Ada tak lubang hak Nabi sebut, yang Allah sebut dalam Quran? Apa kaitan dia? Bincang. Panggil orang kaji, bincang tuan, supaya kita faham. Oh, ni dia. Tuan-tuan tengok tentang besi, surah Al-Hadid, wa anzalnal hadid, kami turunkan besi. Cerita bab besi. Besi ni betul-betul duduk dalam tanah ke? Besi ni betul-betul mai daripada langit. Sebab Allah Ta'ala sebut, dan kami turunkan besi, maknanya besi mai pada atas, jatuh dalam bumi. Bukan besi itu daripada bumi yang asal, yang mana besi itu sangat banyak manfaat dia. Cerita bab besi ya, puasa yang kedua. Puasa yang kedua cerita bab besi 1 jam. Bila buat kuliah duha pukul 9 sampai pukul 10:30 daripada duduk tidur mana pencin main mengaji. Tak pun lepas sembahyang maghrib pukul 8 suku sampai isyak 8.45 kita cerita. Malam ni kita cerita tentang besi, bagaimana Allah Ta'ala sebut besi dalam Quran. Kemudian cerita tentang keluarga Al-Ankabut, keluarga kelam kabut, yang Nabi kata keluarga yang paling leceh sekali, yang Allah kata keluarga yang paling rapuh sekali. Cerita pasal Al-Ankabut, labah-labah. Ada berapa kaki labah-labah. Labah-labah ni kalau dia beromen, lepas dia beromen, apa yang akan berlaku pada labah-labah? Labah betina akan makan labah-labah jantan.
Kemudian bila dia bertelur, bila menetas saja telur anak labah-labah, anak-anak labah-labah ni pula akan makan sama-sama mereka. Siapa yang kuat dia akan survive. Inilah jenis labah-labah, dipanggil sebagai keluarga yang paling rapuh sekali. Ada isteri jenis duk tokak laki dia, ada hak laki pula lepas-lepas ni, lepas puaskan nafsu dia, dia kira belah dia. Ada anak pula saling duk makan antara satu sama lain. Dia bukan kira ada kasih sayang. Selagi aku boleh telan, aku telan. Abang ke, kakak ke, adik ke, dia tak kira darah daging dah. Ni nama dia keluarga Al-Ankabut yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Hari raya ketiga cerita pula pasal apa? Hari raya keempat cerita pasal lembu. Surah yang paling panjang dalam Quran, surah lembu. Dalam banyak binatang, lembu yang Allah letak nama surah. Mai ke orang Melayu bodoh macam lembu, lembu tu bodoh, tapi Allah letak lembu dalam Quran. Mai peribahasa kita bodoh macam lembu. Maka selama-lamalah kita dah anggap bodoh lembu, lembu bodoh. Marah ke orang pun panggil lembu. Marah ke orang pun panggil lembu. Tak ada pasukan bola sepak buah nama lembu. Ya ada seladang, harimau, gajah, tok gajah, skuad skenari, kuat helang, ada skuad lembu. Pada malam ini lembu FC akan menentang JDT. Jarang ada tuan-tuan. Pasal apa? Lembu bodoh. Sedangkan Allah Ta'ala letak dalam Quran nama lembu. Lembu betina. Pi kaji apa yang aku boleh dapat dengan lembu. Apa yang aku boleh dapat dengan lembu? Susunya, kulitnya, dagingnya, ubatnya, antibodinya. Tapi orang tak nampak lembu, orang nampak babi. Padahal lembu tu binatang yang halal dimakan. Yang tu tak diambil, yang haram juga yang diproses. Kaji macam mana anak-anak muda boleh bangunkan ladang-ladang lembu. Kaji tuan. Motor makin lama makin murah. Anak-anak muda minat kereta makin lama makin murah, tapi lembu makin lama makin mahal.